Okey, selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan lihat kepada subtopik terakhir bab 1 ekonomi tingkatan 4 iaitu 1.2.4 ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Okey, kita akan melihat dulu kepada maksud sistem ekonomi Islam ataupun ekonomi Islam. Sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Segala aktiviti dan keputusan ekonomi haruslah berlandaskan syariat Islam. Okey, sistem ekonomi Islam ataupun ekonomi Islam ni sebenarnya adalah asasnya adalah pada ekonomi campuran. Okey, kalau pelajar ingat-ingat lagi, dalam ekonomi campuran, okey, ada penglibatan individu, swasta dan juga kerajaan. Okey, contohnya seperti yang diamalkan di negara Malaysia. Okey, yang membezakan antara sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi Islam adalah, okey, dalam sistem ekonomi Islam, okey, segala keputusan ekonomi ini dibuat berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Segala aktiviti dan keputusan ekonomi haruslah berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam adalah, sudah saya pelajar tahu, iaitu rukun-rukun Islam. Okey, dalam ekonomi Islam, pihak kerajaan, mekanisme pasaran dan pihak swasta memainkan peranan yang penting untuk memastikan aktiviti ekonomi berjalan dengan lancar, produktif, adil dan saksama. Okey, jika pelajar lihat kepada ayat ini, seperti yang saya telah beritahu baru tadi, okey, sistem ekonomi Islam sebenarnya diambil daripada ekonomi campuran. Okey, dalam ekonomi campuran, okey, ada peranan pihak kerajaan, mekanisme pasaran. Mekanisme pasaran adalah kuasa permintaan, kuasa penawaran. Okey, iaitu dan juga pihak swasta memainkan peranan penting dalam memastikan aktiviti ekonomi ini berjalan dengan lancar, produktif, adil dan juga saksama. Kerajaan akan campur tangan jika berlaku penipuan, ketidakadilan dan juga penyelewengan. Setiap individu bebas mencari kekayaan tetapi terikat dengan batasan-batasan tertentu agar tidak menjejaskan kebajikan individu yang lain dan juga kepentingan masyarakat umum. Okey, dalam ekonomi Islam ni, okey, individu masih bebas untuk mencari kekayaan tetapi individu-individu tersebut terikat kepada batas-batas tertentu. Okey, dan juga setiap keputusan individu itu mesti memastikan agar tidak menjejaskan kebajikan individu lain dan juga kepentingan masyarakat umum. Kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam ekonomi Islam merupakan sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup seorang Islam. Okey, wujud dalam sistem ekonomi Islam ni wujud persaingan yang adil dan juga saksama. Jadi bila kita lihat kepada ciri-ciri ekonomi Islam ni, ciri-cirinya hampir sama seperti ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Okey, yang tambahan dalam ekonomi Islam adalah, okey, dia ambil beberapa nilai ataupun beberapa perkara, okey, daripada Islam dan mereka mengaplikasikan dalam sistem ekonomi Islam. Okey, dalam ekonomi Islam, pelajar kena mahir 3 ciri ekonomi Islam. Kita akan bermula dengan ciri pertama. Okey, ciri pertama adalah sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Okey, ekonomi Islam ni dilihat sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Okey, matlamannya adalah untuk mencapai al-falah, iaitu keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Segala aktiviti ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dianggap sebagai ibadah. Okay, keputusan ekonomi berlandaskan prinsip dan juga hukum Islam iaitu Al-Quran dan juga hadis. Aktiviti ekonomi yang tidak halal seperti perjudian, penyeludupan, pengedaran dana dan juga penipuan adalah dilarang sama sekali. Ini adalah ciri pertama. Jadi ciri pertama ekonomi Islam adalah ekonomi adalah sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Ciri yang kedua dalam ekonomi Islam, wujud persaingan yang adil dan juga saksama antara individu. Okay, jadi pelajar kena faham bahawa dalam ekonomi Islam, individu dan pihak swasta bebas untuk bersaing. Tetapi mereka perlu mematuhi batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam. Individu dan pihak swasta bebas mencari dan memiliki kekayaan di dunia demi kemajikan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Okey, pengguna dan pengeluar berhak dalam membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi, tetapi segala keputusan yang akan dibuat oleh pengguna dan pengeluar haruslah berlandaskan kepada syariat Islam. Pengguna juga mempunyai kebebasan memilih barang dan perkhidmatan yang halal.
Pengeluar bebas bersaing dalam pengeluaran barangan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi perkara yang penting adalah mereka sentiasa kena memastikan kepentingan bersama dan juga kebajikan masyarakat. Dan ciri yang ketiga dan ciri yang terakhir adalah ekonomi Islam adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. Okey, dalam ekonomi Islam, kepentingan awam lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Kerajaan juga membuat keputusan ekonomi dalam pengeluaran barang awam untuk memastikan kestabilan ekonomi dan kebajikan masyarakat terjamin. Prinsip kesederhanaan amat dipentingkan dalam aspek penggunaan dan juga pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Dan yang terakhir adalah individu yang cukup syarat perlu membayar zakat untuk dihagikan kepada golongan yang kurang kemampuan. Jadi saya harap pelajar-pelajar Islam mungkin lebih arif lah tentang ekonomi Islam ni. Jadi pelajar kena ingat ekonomi Islam ni adalah sebahagian daripada sistem ekonomi campuran. Yang membezakan antara sistem ekonomi Islam dengan campuran adalah dalam ekonomi Islam mereka lebih terikat kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi itu saja adalah perbincangan kita tentang ekonomi Islam. Jadi bersama slide video ni saya akan memberikan awak kerja rumah. Jadi dengan ini sudah tamat perbincangan kita untuk bab 1. Terima kasih pelajar.